أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi yang manfaat, wa min qalbin, hati yang tenang dan khusyuk, wa min nafsin, jauhkan kami daripada nafsu yang tidak pernah cukup dan puas dengan nikmat dunia yang sementara, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, terimalah doa dan amal ibadah yang kami lakukan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat tabi'in wa atba' tabi'in, mutaqaddimin mutaakhirin, al-ulama warasatul anbiya'i ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa Surau Al-Faizin. Pertama kali saya sampai di sini, alhamdulillah. Kemudian yang hadir muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita dipertemukan dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Ya, walaupun saya tahu tuan-tuan agak terganggu dengan berita daripada pengurusi majlis sebentar tadi. Ada yang dia tak tahu pun, terus dia jadi macam terawang-awang. Aku nak duduk ke nak balik, kata dia. Pasal apa? Pasal game. Pukul berapa game? Pukul 9, alhamdulillah. Kalau game pukul 8, habis lah tuan-tuan. Dah rajin duduk tengok handphone, tengok live score kan, berapa kosong. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada malam ini untuk kita nak memperdengarkan berkenaan dengan hadis dan juga ayat-ayat Al-Quranul Karim, berkenaan dengan tajuk yang tidak asing kepada kita. Di Malaysia ini tuan-tuan, dia punya keunikan dia, apabila kita setiap bulan boleh dikatakan ada sahaja peristiwa-peristiwa daripada bulan-bulan Islam yang kita raikan sempena dengan bulan-bulan tersebut. Saya sebutkan, beruntung tuan-tuan kita berada di dalam bumi Malaysia. Pasal apa? Hatta kalau bumi Arab, negara Saudi pun dia tak rai macam kita rai ni. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Tak betul Ustaz. Apa yang tak betulnya? Apa yang betulnya? Tuan-tuan tahu tak, bangsa, satu-satu bangsa yang beragama Islam dalam IC dia, bangsa apa? Bangsa apa Pak Long? Tak tahu? Tak tahu bagus. Ya, kalau tahu tak payah ngajak dah lah. Bangsa Melayu Malaysia yang IC dia diikat dengan agama Islam. Tuan-tuan tak rasa beruntung benda ni? Kau tak ada apa Ustaz? Pasal kalau tak diikat dengan benda macam ni, dia jadi macam Indonesia. Bebas tuan-tuan nak pilih agama apa pun. Bangsa Melayu juga. Tapi macam-macam lah.
dia punya fahaman dia tak boleh nak jaga lah tuan-tuan. Pasal apa? Terlalu besar republik. Tapi kita ni alhamdulillah, saya nak sebut keuntungan. Kita duduk di sini, daripada ramai-ramai pula kita ni Allah Ta'ala pilih kita ni dapat datang ke rumah masjid berdekatan dengan kediaman kita. Satu kebaikan, satu kelebihan yang sangat besar kepada kita ni. Kerana inilah yang kita akan dapat balik. Inilah dia amalan, perkara-perkara, investment ataupun pelaburan yang kita akan dapat balik tuai pada esok hari, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala rayak bagi kepada kita. Allah bagi tahu kepada kita tidak akan rugi perniagaan ini tuan-tuan dan puan-puan. Fama rabihat tijaratuhum, dan adapun orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ulaika allazi nashtarau dhalalata bil huda, dia membeli kesesatan ni, maksud dia sanggup bayar benda-benda yang sesat dengan petunjuk gantian dengan hidayah. Aku sanggup tolak hidayah, aku sanggup tolak kebaikan demi untuk aku nak berhibur, demi untuk aku nak berseronok, untuk memuaskan hawa nafsu. Orang yang macam ni Allah kata ulaika allazi nashtarau dhalalata bil huda. Mereka ini yang membeli kesesatan. Tuan-tuan tak beli kesesatan ni macam mana? Beli, bayar, sanggup, habis duit. Kalau konsert ni, sebab tajuk kita pada malam ni tajuk apa? Tadi pengerusi abang ni tajuk apa? Cabaran. Syed Bek ada ingat, alert juga tuan-tuan. Pasal dia dua puan tu, dia masuk dengan game dengan tajuk. Lepas tu dia, saya perasan tuan-tuan akan alert dengan bola. Saya pun macam tu lah. Saya pun tak tahu sebenarnya malam ni ada game. Tapi kalau main tu tahu dah siapa menang. No, nampak geng tu lah menang kan. Orang yang beli kesesatan ni dengan petunjuk. Saya bawa ayat yang pertama ini untuk kita nampak, untuk kita faham dulu tuan-tuan. Nampak, faham dulu. Yang nama dia antara ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, mereka-mereka itu ialah orang-orang yang berada pada akhir zaman. Di antaranya cabaran dia tuan-tuan. Hari ini bila kita sebut berkenaan dengan duit, hari ini bila kita sebut berkenaan dengan untung, duit, dengan fulus, orang sanggup menggadaikan apapun agama dia, apapun pegangan dia, demi dia nak dapat apa? Duit. Sebab tu ulama sebut dalam kata-kata syair, dia kata apa? Kullu ummatin sanam, setiap umat ini dia ada berhala dia tuan-tuan, dia ada sembahan dia. Setiap manusia ni dia ada sembahan dia. Sanam ni makna dia berhala, asnam. Dan umat kita ini berhala dia adalah dinar, duit. Duit ni menjadi berhala kepada kita. Pasal apa? Duduk tengok handphone tu, duduk tengok forex tu, duduk tengok saham tu, duduk tengok hak ni lebih untung aku rasa daripada benda lain. Letak duit depan mata kita ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan iman kuat sikit, tapi aku tak mau lah, takat 1000 ni, bubuh lagi 10.000, ini sudah menguji keimanan, tolak lagi. Bubuh 1 juta, boleh juga. Nampak? Lemah tuan-tuan dan puan-puan. Ni cabaran kita ni. Tajuk dia cabaran hijrah. Simple lah. Saya nak bawa simple lah tuan-tuan, beberapa poin yang penting untuk kita fahamkan dan kita dapat ambil pengajaran. Fama rabihat tijaratuhum, sanggup bayar duit. Kalau nak tengok konsert
tuan-tuan, sanggup bayar dengan harga yang mahal. Kalau masuk stadium, tuan-tuan, duduk depan, seat lagi depan, lagi mahal kena bayar. Parking pun jauh, tuan-tuan dan puan-puan. Baru ni Ustaz Abdul Samad mari, tuan-tuan. Ramai juga, alhamdulillah, anak-anak muda mari nak dengar kuliah. Pasal hak mari tu pun dia selebriti. Orang yang kenal dia datang tu sebab apa? Sebab lah ni media sosial viral, tuan-tuan. Tadi apa nama pengurusi sebut awal-awal tadi, imam kata PU, pencetus ummah. Bukan, saya bukan pencetus ummah. Kan? Saya bukan pencetus ummah. Sebab apa? Pencetus ummah ni PU, saya bukan PU. Saya pencetus uru-ara. Da'i, lama dah tak masuk TV pun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Maka tidak akan mendapat keuntungan apa-apa pun kalau orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidak akan mendapat keuntungan. Makna tak beruntung pun. Keuntungan yang dapat atas dunia pun tak lama. Wa ma kanu, dan mereka itu orang-orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita sebut berkenaan dengan ma'al hijrah, bulan Muharram. Bulan Muharram ini, bila masuk bulan Muharram, di antaranya adalah kita reset balik bulan pertama dalam kalender ni. Kalender ada dua. Yang pertama kalender Masihi. Kalender Masihi ni kalender yang terkenal sejak daripada sebelum kedatangan Islam, iaitulah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Masih ibnu Maryam. Itu dia panggil Masihi. Masih tu apa? Nabi Isa, gelaran dia. Masih, gelaran Nabi Muhammad. Abul Qasim, Yasin, Abul Qasim, lagi apa lagi? Habibullah, Amir, Al-Amin. Itu gelaran. Jadi kalender Nabi Isa kelahiran ni, bila tuan-tuan dan puan-puan masuk sahaja kedatangan Nabi Muhammad, ketika mana zaman Sayyidina Umar, ni sejarah. Bila orang tanya kalender Hijri ni, siapa yang cetus, siapa yang terbit, siapa yang founder dia? Kalau tuan-tuan mari kuliah, ustaz tu cerita, tuan-tuan bolehlah sebut zaman bila? Zaman Sayyidina Haji, zaman bila? Sayyidina teka bila. Jangan buat malu. Kan? Saya memang suka tanya. Kuliah saya memang saya suka tanya. Kan? Nasib lah siapa duduk depan. Tapi semua duduk depan ni, pasal dia tak boleh duduk belakang. Takat ni ada. Kalau masjid dengan surau ni tuan-tuan, saya suka kuliah kat surau lagi. Malam ni sepatutnya pun ada kuliah lain, tapi saya ganti sahabat saya nak mari sini pasal pertama kali mari. Zaman siapa? Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Dia Sayyidina Umar ni. Sebab tu tuan-tuan, Sayyidina Umar ni ada riwayat sebut, kalau Nabi selepas Nabi Muhammad, jika ada, tak ada lah. Jika tu maksudnya dia mengikat dengan perkara yang tidak berlaku. Tetapi kalau ada, maka bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Uthman yang menyempurnakan pembukuan Al-Quran, tetapi zaman Sayyidina Umar. Umar orang yang akan menggantikan yang dipanggil sebagai tempat Nabi. Bukan bermakna Sayyidina Abu Bakar ni tak hebat, tidak. Tetapi Sayyidina Umar ini dia lebih berpandangan jauh. Tuan-tuan, kalau tengok zaman dia, kementerian, jabatan diciptakan,
Menteri-menteri ni dihantar, wakil-wakil daripada zaman bila? Sayyidina Umar, Amru bin As. Sayyidina Umar hantar ke mana Amru bin As? Mesir. Awak dia tak ada gemar lah, tak sedap lah. Tengah duduk sedar, aduh potong steam sungguh lah. Biar dia ada orang panggil apa, echo kan. Diubah balik. Aduh tuan, orang Kedah macam ni lolak sikit kan. Dia macam MB dia. Baik, hilang dah puan pun. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut Sayyidina Umar dulu ni. Zaman dia tuan-tuan hantar Amru bin As ke Mesir. Makna dia tuan-tuan jabatan kementerian. Lepas tu Sayyidina Umar ni pula dia pandai. Solat ni tuan-tuan, hak solat sunat ni, dia nak bagi orang ni kuat ibadat. Lalu dia buat daripada 8 rakaat jadi 20 rakaat. Sembahyang apa? Sembahyang solat sunat tarawih. Bid'ah tak tuan? Tak bid'ah. Pasal bila sahabat buat, dia tak jadi bid'ah, sunnah dia jadi. Itu kena baik ngaji molek. Jangan duduk Google lah, takut jadi saya tak mau sebut lah. Dia tak jadi bid'ah, dia jadi sunnah. Kerana Nabi kata apa? Wasunnati wasunnatul khulafa'ur rasyidin. Sunnah ni ada dua, aku dan para sahabat. Nabi dah bagi satu proof bahawa apa yang dilakukan oleh sahabat hampa boleh tiru. Qaulus sahabi, perkataan mereka kamu boleh ambil, perbuatan mereka kamu boleh ikut, kerana mereka ini radhiyallahu ta'ala anhum. Tu sahabat lah. Jangan kita duk ikut sahabat kita, dia belum Allah Ta'ala redha kan. Sahabat kita ni kadang jadi sahabat, kadang jadi musibah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Muharram ini Sayyidina Umar dia susun, dia kata kita kena susun satu kalender berkait dengan zaman Nabi ataupun kenabian Nabi Muhammad ini. Maka kalau Nabi Isa dia ada tagline dia, Masihi. Kalau sebelum tu dia ada tagline dia, Nabi-Nabi terdahulu. Maka zaman kita ini untuk nak menentukan, bagi memudahkan, bagi kita ini kita nak plan, nak strategi, nak susun jadual, kita nak bekerja bagi mudah. Maka dia pun susun bulan-bulan yang telah pun sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bukan kata Sayyidina Umar Aika tak, tapi disebut dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya Allah Ta'ala menyediakan bulan-bulan syuhuri indallah, di sisi Allah. Maksudnya bulan-bulan ni 12 bulan, isna asyarah, Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Al-Quran 12 bulan. Nama dia tuan-tuan bergantung apa nak bubuh nama apa. Dia tak ada tuan-tuan dalam Quran Muharram, Safar, Rabiul Awal, dia tak ada. Hak tu daripada ijtihad, daripada sahabat, daripada alim ulama, mereka itu susun nama bulan ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampailah yang terakhir bulan apa? Bulan lepas orang balik haji, bulan apa? Zulhijjah. Tuan-tuan, jangan tengok handphone, tak mula lagi game. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pasal apa kepentingan dia? Kita ni buat program apa hukum dia? Sebut pasal hukum dulu. Haram ke? Tak. Wajib ke? Tak. Sunat ke? Tak juga. Makruh ke? Tak juga. Harus. Al-aslu fil al-asya'i ibahatun. Setiap perkara yang kita buat dalam bentuk muamalah, dalam bentuk urusan-urusan yang disebut sebagai urusan muamalah seharian kita ini,
selain daripada ibadah, maka dia adalah disebut sebagai harus. Ibadat dia kena ada dalil suruh baru kita boleh sembah. Kalau tak ada dalil suruh, maka kita tak boleh sembah. Tapi kalau muamalat tak ada dalil tegah, boleh buat. Tapi ada dalil tegah, tak boleh makan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh kita makan daging bangkai, darah, tak boleh makan khinzir dan seumpama dengan yang berkaitannya, maka yang lain tu boleh. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram ini bulan yang pertama. Jadi orang ni fitrah, psikologi manusia. Dia bila dia nak berubah ni, dia akan berubah nombor satu. Betul ya tuan-tuan? Bila masuk bulan satu, masuk semester baru, masuk hari pertama, berubah. Aku ni kata dia, aku ni baru kahwin ni, nak berubah. Anak pertama ni, berdapat anak ni, tak boleh nak, tak marah, isap rokok. Cik kan dia abang itu lah. Kalau orang hak jenis duduk kat college, anak-anak kita ni, dia masuk, dia SEM 1, semangat. Lepas tu, tengok-tengok result, Allah, hujung SEM kan, PNGK dia panggil, semester. Kalau CGPA total, tengok-tengok jatuh, dia kata tak mau. SEM semester kedua, aku nak balas balik. Nak bagi apa? Nak bagi elok balik. Cik, hari pertama semester kedua tu semangat lah. Jadi balik tuan-tuan. Dia semangat tu dia letak bila masuk yang pertama. Sebab tu bila orang lahir bulan 5 ke, bulan 7 ke, dia masuk sekolah, masuk tetap bulan 1 lah. Itu kita nak abang bagi set reset. Dan tuan-tuan dan puan-puan, cerita berkenaan dengan hijrah ini telah pun berulang-ulang kali. Kita dah dengar dah. Saya nak bawa pada malam ini bukan dalam bentuk lagi tentang sirah Nabi. Tuan-tuan dah faham dah? Daripada Mekah ke Madinah, patah balik ke Mekah, buka daripada sebelum syariat turun berkaitan dengan salat, sampailah yang terakhir sekali mengerjakan haji, patah balik ke Mekah. Pasal haji ni tak boleh buat kat mana-mana tempat kecuali ke Mekah. Makna kata tuan-tuan, bila Nabi berhijrah, Nabi kata satu hari aku mesti patah balik ke Mekah. Kerana apa? Kerana di antaranya, kalau tak kerana tempat kelahiran aku, Mekah ini mesti aku jejak, kerana aku nak menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mesti kena patah balik Mekah. Setelah tadi tu buat perjanjian dan sebagainya. Kemudian biasa orang musyrikin, orang kafirin ini, mereka ni tidak akan tepati janji. Janji mereka tidak ditepati, biasa dicapati ya. Tuan-tuan. Pasal kalau nak kata orang Islam hak tak tepati janji ni munafik. Kalau kafir ni sama dia tuan-tuan, bahkan lebih buruk daripada munafik. Tapi dua-dua puak ni Allah kata innal munafiqi nafid darkil asfali minan nar. Orang munafik dengan orang kafir, dia boleh duduk satu bilik dalam neraka selama-lamanya. Walan tajidalahum nasira. Dari mereka tidak akan ada sikit pun pertolongan sampai bila? Tu perkataan lan tu. Ada tak orang nama lan kat sini? Lan. Ada tak nama lan? Tak ada ah. Saja tanya tuan-tuan. Sebab saya nak tengok tuan-tuan ni ukhuwah macam mana. Tak tahu ah. Dia kata tak tahu tu jam ah. Berapa lama tuan-tuan duduk taman ni? 3 tahun. Kena kawan ni nama apa? Haji Din, Haji Loh. Ni Din kambing, ni Din lembu contohnya. Tahulah tuan-tuan. Sebab tu kita ni, saya nak bawa malam ni hijrah ni tuan-tuan, bukan setakat ceramah. Tuan-tuan keluar balik ni juga untuk diri saya. Lepas daripada malam ni, dengan asbab Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah ni, kita dapat melakukan, kita dapat meningkatkan, kita dapat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iaitulah kalau hijrah Nabi menyatukan ukhuwah antara muhajirin dan al-ansar. Kita pada hari ini, tuan-tuan, bila lepas daripada ni, Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita lebih berukhuwah, bersaudara. Ni kadang-kadang tengok pun macam nak makan orang pun senyumlah sikit. Duk gitu. Tadi saya lalu-lalu tengok saya macam apa je. Kan? Tuan-tuan, senyum sikit. Senyum tu kan sunat. Boleh tak senyum abang? Ha, tengok ni lah. Gagah-gagah. Ha. Tuan-tuan buat apa sunnah tak rugi punya. Tak payah ambil berat-berat lah tuan-tuan. Hijrah ni benda simple lah. Benda simple lah tuan-tuan. Akhlak is a small matter but a big difference, tuan-tuan, kata orang Jawa. Walaupun dia small, nampak kecil, tapi hit a big difference. Tuan-tuan tu, macam mana Nabi boleh sampai ke Madinah, tuan-tuan? Pasal senyuman Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah kata, aku tak pernah tengok manusia yang banyak senyum daripada laki aku ni. Tu dia, tuan-tuan. Padahal tok laki dia, Nabi ni, tuan-tuan, orang yang paling banyak, tuan-tuan, tanggungjawab. Orang yang paling banyak fikir Nabi, tuan-tuan. Orang yang paling banyak kalau fikir pasal masalah ni, dialah yang fikir masalah. Kita takkan fikir masalah keluarga kita, anak bini kita. Nabi doa, dia fikir masalah sehari pada utara sampai selatan, timur sampai barat, tuan-tuan. Macam mana aku nak bawa umat aku ni masuk ke dalam syurga, menapak ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tak tu, tuan-tuan? Boleh tak, tuan-tuan? Nak masuk dah syurga ni? Tengok roh, tak jawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila kita sebut cabaran, hadis, tuan-tuan, banyak. Saya nak bawa satu hadis daripada kitab 40 Tanda-Tanda Akhir Zaman, karangan Abu Ali An-Nadawi, guru kami. Guru kami ni meninggal dunia dah baru-baru ni, Ustaz Fahmi Zamzam. Biasa dengar tak? Siapa biasa dengar? Allah yarham dah Ustaz Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi Zamzam ini adalah sahabat, kena qarabah dengan Abu Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari. Syekh Nuruddin kenal tak? Pun tak kenal juga. Tuan-tuan kenal siapa ni? Siapa yang tuan-tuan kenal? MB ke dah kenal? Kenal. Alhamdulillah. Wish bahaya ni. Ada ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ini bukan ceramah politik dah, tuan-tuan. Hijrah. Nah, bila kita sebut satu hadis, hadis yang pertama Ali daripada Abi Najih Irbad bin Syariyah. Hadis ni simple lah, tuan-tuan. Tuan-tuan buka Google, type PDF, kitab 40 hadis akhir zaman. 40 hadis akhir zaman karangan Abu Ali An-Nadawi. Peristiwa akhir zaman 40. Dia hadis 40 ni banyak. 40 hadis Imam Nawawi, hak tu lain pula. Hak ni 40 hadis akhir zaman. Hadis yang pertama tu berkaitan dengan dua perkara Nabi pesan. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua lain pula. Hadis yang pertama ni tajuk dia takwa dan perpaduan, asas kepada keselamatan umat akhir zaman. Dua benda. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Najih Irbad bin Syariyah, seorang sahabat Nabi yang dia ni daripada Bani Sulaim. Bani Sulaim ni daripada keturunan Madinah. Sulaim. Sulaim ini kekerabatan, keakraban dekat kena dengan mak Nabi, Aminah binti Abdul Wahab. Mak Nabi ataupun ibu Nabi ni dia belah Madinah. Kalau orang tanya sejarah, mak Nabi ni, ibu Nabi dia daripada mana? Kerabat dia tu, akrab, kekerabatan dia tu daripada Madinah, daripada Bani Sulaim. Kalau ayah Nabi, Bani apa? Quraisy. Dua-dua Arab. Cuma
hak belah Bani Quraisy ni, dia susur jalur Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ini dia Arab Bani Quraisy. Yang belah Madinah ni tuan-tuan, Arab dia panggil Arab Bani Israel. Dalam Bani Israel ni banyak Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Hak duk bergaduh ni tuan-tuan, berapa puluh tahun dah bergaduh. Macam mana tuan-tuan nak satu padukan mereka ni? Mari-mari Nabi tuan-tuan bawa Islam, semua orang boleh bersatu padu, bawa Islam. Kalau tuan-tuan bawa bola sepak, perempuan tak minat, tak boleh satu. Kalau tuan-tuan bawa masakan, orang ni sembilan makan podah, orang Kelantan makan manis, tak boleh bersatu. Tapi bawa agama Islam, hang gelap, hang tinggi, hang rendah, hang OKU, hang tak OKU, semua orang akan boleh bersatu kerana mentauhidkan Allah Ta'ala yang esa, yang satu. Qul huwallahu ahad. Apa duk gaduh pasal apa ni? Duk gaduh pasal apa? Duduk siang malam, duduk komen dekat Facebook, hang aku maki, hang ku maki, hang maki aku pasal apa? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang esa satu? Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Quran yang kita baca ni sama? Habis tu kenapa pahaman kita beza? Ni tuan-tuan. Sebab tu Abi Najih Irbad bin Syariah ni kata apa? Dia kata, kami ni dinasihati oleh Rasulullah sehingga nasihat itu menggetarkan hati kami dan menitis air mata kami. Iaitulah pesan Nabi seolah-olah pesanan yang terakhir. Apa kata Nabi? Yang bermaksud sabda baginda, aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simple dia tuan-tuan. Saya bagi aku berwasiat, tuan-tuan tak rasa apa lah pasal saya sebut. Tapi kalau Nabi sebut tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan perkataan wasiat keluar daripada mulut Nabi kepada sahabat. Jatuh air mata ni. Jatuh air mata tuan-tuan. Biasa wasiat ni pasal apa? Meninggal. Wasiat ni nak meninggal. Dengar-dengar Nabi ni tuan-tuan. Nabi ni Allahu Rabbi, sebaik-baik manusia. Kalau tuan-tuan pergi rumah Nabi tu saya sembang Nabi macam jiran kita. Doa kalau tuan-tuan kita duduk lauka nabainana, kalau Nabi ada lagi dengan kita, tu dia panggil qasidah. Pasal apa qasidah ni tuan-tuan? Untuk nak bagi kerinduan tu je. Nak bagi rasa cinta kembali. Hati kita ni bila duduk sangat-sangat dunia, sangat-sangat tentang fulus, sangat-sangat tentang wanita, maksiat apa ni, kita jadi kerah. Jadi nak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, sampaikan berita ni. Allah mengikat kecintaan kepada Allah, yaghfir lakum, keampunan daripada Allah, maka mesti kena mengikuti seorang lelaki yang hidup dia tuan-tuan dan puan-puan siang malam mengajak manusia untuk sama-sama menyelamatkan diri daripada api neraka, untuk masuk syurga bersama-sama. Fattabi'uni, ikut siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatlah sikit selawat pun. Muncung belum. Tapi tanya nak masuk juga. Nak macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja dia tuan-tuan buat bagi meriah sikit. Surau boleh buat macam ni, kalau masjid tak boleh buat. Pasal apa? Pasal orang duduk jauh. Nak tarik orang malam tak. Tuan-tuan buatlah ceramah perdana, dia ramai sikit lah. Lepas tu tak ramai balik, awak jadi lagu tu lah. Apa beza perdana dengan kuliah biasa? Bukankah ayat-ayat Quran juga yang disebut? Ustaz ni pasal ada makan ni, tu pengikat dia.
Buat makan ada tiap hari tu. Boleh? Tiap hari buat makan. Pokai ustaz duit surau. Tak berhijrah lagi tu kalau macam tu. Dia duk nampak rugi. Dia duk nampak rugi duit ni. Tak amat, jangan tuan-tuan. Nampak bahawa nampak di sana nanti. Sedekah. Hak mari malam-malam ni tuan-tuan. Malam ni saya ajak tuan-tuan, termasuk diri saya. Hari ni tuan-tuan, kita jadi lebih better lagi kalau boleh. Duit tuan-tuan, bagi dia ke jalan Allah. Yakin dan percaya. Wa tijaratan lan tabur. Tidak akan rugi, tidak akan muflis, tidak akan sia-sia masa dan waktu, jiwa, harta yang dikorbankan. Allah Ta'ala jawab ayat 111 surah At-Taubah. Tuan-tuan buka. Kata Allah apa? Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala membeli. Tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan beli. Pasal apa tuan-tuan beli barang tu? Pasal barang tu tuan-tuan nak, betul tak? Ada nilai. Kenapa apa kita tak beli semua? Ada orang dia banyak duit, Datuk Seri, kan? Tapi dia pergi kedai Aceh, dia tak beli semua satu kedai walaupun dia ada duit. Dia beli satu barang tu dia. Pasal apa? Barang tu yang ada nilai di sisi dia. Ketika itu dia nak pakai. Apa dia? Gula. Dia ada pilah apa mak nenek pun, tapi gula tak ada tuan-tuan. Nak minum macam mana ayam? Nak jenis kaki minum gula kuat ni, dia cari yak gula. Kedai Aceh tuan-tuan sampai pukul 12 buka. Pilah tuan-tuan, start motor ni, bini suruh, abang gula habis ni, nak minum macam mana? Dahaga ni tuan-tuan, minum ayak kosong tak boleh. Dia kata nak kena ada gula tak? Pi cari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan perkataan membeli. Allah besar sungguh tuan-tuan. Orang yang Allah Ta'ala sebut ni, siapa dia? Innallaha ashtara sambung, minal mu'minin. Orang yang beriman ni ada nilai di sisi Allah. Tuan-tuan ingat tuan-tuan tak ada nilai ke? Bumi ini, langit tuan-tuan, langit dia ada penduduk dia. Ada makhluk yang berzikir siang malam. Di bumi pun ada yang berzikir siang dan malam. Dengan itulah Allah Ta'ala istimrar. Allah terus dalam memberikan nikmat. Kerana apa? Kerana yang pertama, mereka-mereka yang senantiasa berdoa siang dan malam kepada Allah, iaitulah malaikah. Yusabbihuhu bukratan wa asila, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Patuh tuan-tuan. Ada malaikat yang mengaminkan, mendoakan kita, mengaminkan doa kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ada juga malaikat yang mengadu kepada Allah. Dalam kitab Al-Imam Qurtubi, malaikat yang mengadu kepada Allah, dia kata, ya Allah, aku tengok 70 kali sehari, 366 sehari. Setiap hari dia tengok kita. Dia kata, ya Allah, mereka ini tidak menyembah engkau, mereka melakukan maksiat. Duduk tunggu masa dia. Allah Ta'ala kata, belum lagi sampai masa, belum lagi sampai waktu. Tapi bila sampai waktu tuan-tuan, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati ajal ni tuan-tuan. Maka apabila Nabi SAW, Nabi menyebut, aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, maka orang yang beriman ni dia ada nilai di sisi Allah. Takwa dia, harta dia, Allah Ta'ala akan beli. Jiwa dia, Allah Ta'ala akan bayar. Apa dia? Bi annalahumul jannah. Dengan Allah bagi apa? Ganjaran dia, ROI. Apa dia? Return of investment. Return of investment. Syurga. Jannah. Jannah tuan-tuan. Jannah tu apa? Jannah itu apa?
Ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun, telinga tak pernah dengar. Tak pernah tuan-tuan dengar lagi. Oh, saya nak sebut tuan-tuan, orang suara paling sedap siapa dia tuan-tuan? Orang suara paling sedap siapa dia? Nabi apa? Apa duk kira artis kan? Nabi ni, Nabi. Hak bila dia sebut tu sampai burung pun berhenti. Nabi Daud alaihi salam. Haji ni banyak maklumat tu. Tanya boleh dia jawab belakang. Dia duduk depan, tuan-tuan kena duduk depan sikit orang boleh jawab. Nabi Daud juga boleh melentur besi. Wa alanna lahul hadid, dengan tangan. Banyak kelebihan tak Nabi Daud ni tuan-tuan. Tapi banyak kelebihan pun ketika mana malaikat maut datang, dia minta pertangguhan. Malaikat kata, minta maaf lah ya Nabi. Pasal apa? Allah Ta'ala suruh aku mari ambil juga nyawa. Nabi dia minta pertangguhan, minta takjil pasal dia nak berdakwah lagi. Dia tanya malaikat, hang ni siapa dia? Malaikat kata, aku ni makhluk Allah, hamba Allah. Siapa dia? Yang memisahkan antara nikmat dunia dan akhirat. Nikmat dunia ni pisah. Oh, tahu lah malaikat. Lepas tu dia tanya malaikat, kamu datang ni, kamu tak ada ke tanda-tanda sebelum kedatangan kamu, tuan-tuan? Dia tanya malaikat. Malaikat kata ada. Apa dia tanda-tanda dia? Malaikat tanya, mana jiran kamu sekian-sekian? Tak ada dah, meninggal. Itulah tanda-tanda dia. Tuan-tuan, ada tak jiran-jiran hak dah meninggal? Kemudian tanda dia lagi, cuba tengok rambut kamu, color apa? Color putih, beruban, syaibah. Itulah tanda-tanda dia. Tuan-tuan tengok tanda-tanda, ada tak beruban? Siapa dah beruban dah? Cuba buka. Tu bangga. Makna beruban ni hijrah dah tuan-tuan, daripada hitam ke putih. Hijrah ni, kalau kita tak berhijrah dengan sukacita, maka akan duka cita. Gitu kan? Tu tak balong? Am I right? Sebelum, kalau kita kata aku tak mau mari ke masjid, lantak habis apa buat program apa pun, tak mari dalam menegak. Ada ulama kata dia akan mari dalam keadaan mengiring. Apa maksud dia? Kalau tak suka cita, maka akan duka cita. Dia terpaksa mari ke? Pasal nak semayang kat mana? Masjid lah, surau, semayang jenazah. Tuan-tuan pernah tengok ada orang main jenazah dekat kedai mamak? Tak ada. Tapi hak kita ni duduk kedai mamak, ya Rabbi, tawaf kedai mamak. Dia pun jadi mamak ke? Faham lah? Okey. Bayar. Tengok muka, tahu dah hak ni suka ada order roti bom. Hak ni tahu dah suka ada order capati. Sampai boleh tahu lah macam tu. Ya Allah. Nampak macam simple. Kita kalau boleh hijrah ni tuan-tuan, malam ni kita boleh, kalau boleh kurang sikit lah. Bukan makna benda tu tak boleh. Kurang sikit tuan-tuan. Banyak kepada sini. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tu kekal tuan-tuan. Baru ni minggu lepas sahabat saya meninggal. Sahabat saya ni meninggal. Tapi bila tanya kawan-kawan, dia kata dia ni besar. Dia ni besar. Tapi tuan-tuan, saya tengok dia meninggal hari Jumaat. Saya pun baru tahu lah. Hari Jumaat pagi itu dengan hujan. Tuan-tuan tahu Jumaat ni ada hadis tau. Berkait dengan kematian hari Jumaat ni, sesuatu yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kematian yang baiklah, tanda-tanda. Tapi tak bermaksud orang yang meninggal hari lain tu tak baik. Orang tu tengok Tok Imam mati hari Khamis, tak baik dia ni. Jangan macam tu. Maksud dia kelebihan, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, pasal tu orang hukum gantung hari apa? Hukum gantung penjara Kajang tu hari apa? Jumaat. Tu. Tuan nak mati hari Jumaat kena masuk penjara.
Penjara tak semestinya orang masuk penjara ni jahat. Syed Qutb masuk penjara. Tafsir Jalalain tu masuk penjara. Ulama tafsir siap tulis kitab ni. Buya Hamka masuk penjara. Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara. Tapi kita tidaklah nak sampai masuk penjara. Cuma dia ibarat Nabi kata dunia macam penjara bagi orang Islam. Ad-dunya, sambung, sijnul muslim wa jannatul kafir. Penjara bagi orang Islam, syurga bagi orang kafir. Nah, bila pula kita punya syurga kita? Syurga kita bila hari akhirat. Maka penjara, azab bagi orang kafir. Jadi tuan-tuan, semangat tak malam ni kita nak lebih berhijrah. Kan? Kalau duk rasa-rasa macam sakit, lengah, rasa-rasa macam tak sedap badan, tu biasa. Pasal penjara tuan-tuan. Mana ada orang duduk dalam penjara makan sampai makan sedap. Makan apa kat penjara tuan-tuan? Makan apa biasa kat penjara? Makan roti. Nampak? Tidur macam mana kat penjara? Tidur atas tilam juga tuan-tuan. Tapi sekadar itu lah. Dia tak tidur lama, dia tak makan sedap, dia tak bebas apa yang dia nak buat. Tetapi tuan-tuan, bila dia keluar, bila dia mati, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, maka bermulalah rehat bagi dia. Ni depan-depan saya ni ada orang kerja, pulun kerja, alhamdulillah, cari rezeki. Tuan-tuan, cari rezeki tuan-tuan untuk anak bini ibadat juga. Tapi tuan-tuan, pada masa yang sama, pulun hak ni pun kena pulun lebih lagi. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, wal akhiratu khairun, kerana dunia dengan akhirat mana lebih baik? Akhirat. Wa abqa, kekal selama-lamanya tuan-tuan. Allah Ta'ala bayar, innallaha ashtara, tadi ni setiap detik saat Allah bayar. Hijrah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman kathiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan luaskan bagi dia apa? Yajid fil ardi muraghaman kathira, Allah akan luas bagi dia rahmat kepada dia. Allah lapangkan hati dia, Allah lapangkan dada dia untuk dia redha kepada Allah Ta'ala. Bukan bermaksud hijrah ni tuan-tuan, hidup kita ni jadi lebih baik di sudut ekonomi, tak. Bukan makna kita sebut pasal hijrah ni saja berubah langsung tuan-tuan. Nak kena pakai baju segak, tak tuan-tuan. Tapi hak utama sekali hak Nabi sebut hadis tadi ni, yang pertama takwa. Hak itulah sebaik-baik pakaian. Tu sebaik-baik pakaian ni takwa. Macam mana takwa ni? At-taqwa hahuna, hati dia baik. Bila hati dia baik, dia jumpa orang, dia nampak kebaikan. Jadi macam dengan mata lebah, jangan kita jadi mata lalat. Hari ni ramai orang mata dia tuan-tuan, mata lalat. Cari tai ya, cari salah orang. Tengok ustaz ni dah lah rambut panjang, nampak? Dah lah pendek, dia cari salah. Hina ciptaan Allah, jangan tuan-tuan. Hina orang, jangan tuan-tuan. Maki orang, jangan tuan-tuan. Ubahlah. Sebab kita ni berubah tuan-tuan. Hawadis. Hidup kita ni berubah-ubah. Sebab tu Nabi SAW ajarkan kepada kita satu doa ni. Balik malam ni amal doa ni tuan-tuan. InsyaAllah lah. Boleh? Allahumma, sama-sama sebut. Allahumma, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik
wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang memperbolak-balik hati-hati manusia. Tetapkanlah hati kami terus mentaati perintahmu ya Allah. Hijrah tuan-tuan, terus. Yang hak elok terus Jangan hak elok tuan-tuan tak terus pula. Hak elok dah ni. Hak elok dah duduk depan, jangan duduk belakang pula lepas ni. Contoh, hak duduk baca Quran elok-elok dah, jangan tinggal pula. Hak kita mengaji elok dah, hak kerja elok dah, jangan kita tinggal pula kerja. Dah, hak elok teruskan. Cuma kita nak tambah lagi, macam mana nak tambah? Kata dalam hadis, al-farqu bainal mu'minina nafilah. Kalau benda-benda yang kita nak tambah lepas ni tuan-tuan, hak wajib kita dah buat dah. Semayang dah buat dah, solat yang wajib kekalkan. Tambah benda-benda nafilah. Hak ni dah tuan-tuan, nafilatan dilalatun ala mahabbatan. Tu kata dia, nafilah, benda-benda sunat ini menunjukkan kecintaan. Simple lah tuan-tuan malam ni. Yang pertama takwa, yang kedua cinta. Kita nak sebarkan cinta supaya kita dicintai oleh Allah Ta'ala, walaupun orang tak cinta kita, walaupun orang tak balas budi kita. Jangan risau. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Macam tadi lah tuan-tuan, saya tengok lah, kalau tuan-tuan duk dengar pasal dia ni, orang tak ada lah buruk sangat, tapi biasa. Tapi tuan-tuan akhirnya meninggal macam tu. Oh, saya jadi balik-balik. Allah, dia mesti ada benda hak dia buat ni, sampaikan orang lain tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala bagi kepada dia tunjuk. Nah, duk kata sangat dia ni biasa-biasa. Dia ni, aku bagi kat dia mati hari Jumaat. Pagi Jumaat tuan-tuan, dalam berapa jam selesai semayang. Tanda-tanda orang yang baik ni tuan-tuan, kematian dia dapat disegerakan pengebumian tu. Cepat selesai, cepat. Ada payah nak cari kain kapan, nak balut kain kapan dia tuan-tuan, jadi payah, tak cukup inci lah. Tu cerita lama dalam Mestika dulu. Tuan-tuan dengar pun macam dengar hadis sahih kan. Saya dulu duk beli Mestika tuan-tuan, dengan terjelir lidah. Pasal apa? Pasal tak bagi KWSP. Harus sungguh kan. Buat tengok kadang komen-komen lawak pun ada juga tuan-tuan. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, iaitulah dia kata apa? Perpaduan. Perpaduan ni kita nak takwa, sembahyang, ibadat dengan Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sikit lagi tuan, Rabi ayat ni, jangan kamu berpecah. Jangan pecah. Warna politik tolak tepi, warna negeri tolak tepi. Bersatu atas dasar hamba Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan nak bersih ni hijrah tu. Oh, hijrah ni tuan-tuan nampak macam alah biasa ada ustaz jadi baik dengan orang ni, orang bukan baik dengan kita pun. Tuan-tuan, hati-hati. Kerana Nabi kata apa? Nabi habaq kepada seorang sahabat, Abdullah ibnu Umar. Ya Abdullah, kamu lepas mayang ni, kamu tunggu sat. Kalau kamu nak tengok orang ni, aku nak tunjuk dekat hang, dia ni ahli syurga. Oh, tak apa, lepas semayang saya tunggu. Kata Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar ni adalah terempat orang Abdullah yang menjadi pembantu Nabi. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Amru, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar. Jadi tuan-tuan, mereka ni
Hak jenis orang muda ni dia semangat. Kalau abang apa-apa benda, sekali dia celapak pergi dulu. Abdullah bin Umar ni Nabi kata tunggu sat lepas sembahyang. Sat lagi dia bangkit, ni aku nak abad kat hang ni. Dan lepas dia sembahyang, lepas baginda sallallahu alaihi wasallam solat dan para sahabat, kemudian Nabi pun duduk bagi tausiah. Habis lepas tu seorang-seorang bangkitlah, tausiah, bagi nasihat, ada soalan. Lepas tu tuan-tuan, imam ni dia kali belakang. Dia kali belakang tu pasal apa? Pasal dia tengok muka sahabat. Siapa yang hari ni tak mari, sebab dia punya spot, hot spot dia tu, tempat yang duduk tu, dia biasa duduk kat situ, tapi dia tak ada tengok. Salah seorangnya Sauban radhiyallahu ta'ala an. Dia ni kalau tengok muka Nabi dia renyah. Tengok daripada belakang tahu dah muka renyah. Ada muka sirih ada tak? Kan? Hak dia gelak duduk belakang. Ustaz tak buat lawak benda gelak tak? Ada juga orang style macam tu. Dia senyum dia tuan-tuan, muka dia masya-Allah. Dia bukan gelak lah, senyum. Satu hari Nabi tengok tak ada lah, pergi mana ni? Sauban ni. Lepas mayang subuh lebih kurang, kemudian Nabi pun kata kat para sahabat, jom kita pergi rumah dia, Sauban ni. Rumah dia tuan-tuan, bila Uwais tengok sampai ke rumah dia daripada masjid, ambil jarak selama 3 jam tuan-tuan. Gila. 3 jam semayang tak pernah tinggal berjemaah. Ni hijrah ni tuan. Kita bukan 3 jam, 3 tiang tak nampak-nampak. Dia mari ke tuan? Mari sekali pasal kes anak nak kahwin. Tanya mana pengurusi ya? Tanya pula, dia tak tanya kita, dia tanya bini dia. Bini dia memang tak pergi masjid, perempuan memang tak diwajibkan, digalakkan untuk ikut kuliah-kuliah, tapi wajib tu orang lelaki tuan-tuan. Wajib dalam bentuk wajib yang apa? Yang dituntut-tuntut, yang mana lelaki ni dia memang kena lah pergi masjid, pasal dia ketua apa-apa pengumuman orang nak habaq pasal qadiyah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi buat sunnah ni semua tuan-tuan ada hikmah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW pun pergi rumah Sauban 3 jam. 3 jam ni tuan-tuan, kalau masuk subuh pukul 5, makna pukul berapa kena gerak pada rumah? ETA, estimate time arrival ke apa? Makna pukul 2 kena. Tapi takkan sahabat ni azan baru nampak muka, dia awal lagi, pasal malu dekat Nabi ni tuan. Jadi makna kata balik rumah lepas isyak dalam pukul 9 macam tu, tidur 2-3 jam, mari pula masjid. Tu dia, hati ni bertaut di masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi poin yang kedua ni, macam mana kita nak hubungan dengan manusia ni baik, maka disebut dalam hadis yang pertama, selalu bagi salam. Afshus salam bainakum wa at'imut ta'am, bagi makan, bagi. Jangan kira, bagi. Kalau kita berkira, makna kita tak berhijrah lagi sifat kedekut piang kita tu. Berkira tuan-tuan. Ni pengurusi kata, kita nak kumpul sikit lagi, lebih kurang 1.2 juta lagi. Esok mau apa? Cari ramai-ramai, pakat bagi ya. Pasal hak ni saham aku, sembang kemah ustaz kan? Macam tu. Dan yang ketiga, wasilah, baik silah, sambung. Dia bukan dia tawakuf, dia silah. Dia bukan wakaf, dia silah. Wasal ni makna dia apa? Sambung. Suka tolong, suka sambung, suka bagi elok, tak suka bagi cerai, suka bagi rujuk, suka bagi elok, suka sambung ni, maka 3 ni Nabi kata syurga bagi dia. Nampak simple kan? Tapi nak buat bukan mudah, kerana dia memerlukan kepada baik takwa kita. Bila hati kita ni ada takwa, maka
Allah Ta'ala akan bantu kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Cabaran ma'al hijrah ni tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kitab hadis ni banyak hadis-hadis. Di antara cabaran yang saya nak ringkaskan tuan-tuan, yang pertama, cabaran kita pada hari ini disebut juga dalam kitab tasawuf. Dia kata yang pertama adalah syaitan, bisikan syaitan. Bila kita sebut berkenaan dengan syaitan, apa kata Allah? Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Syaitan-syaitan ni bersama dengan kamu. Macam mana orang ni dia boleh bersama syaitan? Bermaksud tuan-tuan, syaitan itu adalah sifat yang ada pada diri manusia yang dibisik daripada iblis. Berarti bila dia jumpa orang beriman, qalu inna ma'akum. Bila dia jumpa syaitan, qalu inna ma'akum juga. Ni siapa dia? Orang munafik. Yang kedua cabaran kita, ringkas tuan-tuan, yang kedua cabaran kita adalah apa? Dunia. Ni tak boleh lari ya, dunia. Tengok jam dah ke 9 hari bila nak berhenti ustaz ni. Bola nak sepak dah tuan-tuan, nama pun bola. Dia apa? Bulat. Ada second half, ada first half, ada second half. Tengok second half ni. Kita lambat sikit habis tuan, insya-Allah pukul 11. Baik, saya ringkas. Yang kedua, dunia. Dunia jaga-jaga tuan-tuan, dunia. Dunia artis, dunia hiburan. Dunia apa? Dunia jam 10. Dunia famous, dunia TikTok. Oh tuan-tuan, zaman sekarang dunia ni, semua ini tuan-tuan adalah cabaran bagi kita. Nak berubah dah, tapi bila dia tengok dunia, dia jadi ikut dunia. Nabi kata dalam kitab 40 hadis ni juga, antara hadis yang Nabi kata, la tattabi'anna min qabli ummatikum, kamu akan ikut dengan umat-umat orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkai demi sejengkai, sehasta demi sehasta, sampai ke lubang biawak pun. Lepas tu sahabat ni tanya, mereka ni sebelum kami ni, maksud dia Yahudi ke? Nasrani ke ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, siapa lagi kalau bukan mereka? Tuan-tuan, ikut Yahudi Nasrani ni. Cara sampai dalam lubang biawak, busuk pun ikut ke? Sampai benda-benda yang tak munasabah ikut juga. Benda yang tak munasabah ikut tuan-tuan. Contohnya apa? Contoh cuba tengoklah makan apa? Dia panggil ASMR. Tahu ASMR? Hak dia makan kocok-kocok. Dulu kita duduk tengok orang kapiak dia makan, orang Islam pun makan tak? Makan dengan mentah-mentah, ya Rabbi. Kan? Lepas tu tuan-tuan, okey lah satu. Lepas tu hak tattoo. Duduk satu rumah, buat konten YouTube. Ada tak orang Islam, budak? Rambut berondel kan, macam kena ayak paip karak. Bersepah tuan-tuan, pasal nak ikut Yahudi. Pasal benda tu boleh duit. Itu sebut tadi, kullu ummatin sanam, setiap umat itu ada berhala. Berhala umat kita ini adalah duit. Tapi tuan-tuan, orang beriman macam tuan-tuan, dia tak pandang duit. Ya. Pasal duit ni dunia. Bahkan kita sembahyang subuh 2 rakaat fajar, khairun, lebih baik daripada dunia dan seisi dengan dia. Nampak tak tuan-tuan? Tak nampak. Tu lah masalahnya ustaz, tak nampak. Tu kami pun tak tahan lama-lama ni pasal tak nampak. Cuba kalau nampak tuan-tuan, dengar faiza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dapat rahmat besar. Rahmat ni dengar saja, belum cakap, belum baca lagi. Kalau orang nampak tuan-tuan, penuh surah ni sampai dekat
Tandas tu pun duduk kat dengar kuliah. Pasal apa? Kadang-kadang dengar sekali lagi balik dapat RM1,000. Nah, duduk depan dapat RM20,000. Agak-agak haji nak duduk mana? Duduk bawah meja ustaz. Tu kalau nampak tu. Qalu rabbana sami'na rabbana absarna wa sami'na. Nampak? Dia kalau dia nampak benda itu depan mata dia, absarna, kami dah tengok, wa sami'na, kami dah dengar dah ni. Farji'na, cepatlah ya Allah, kami nak balik ke dunia, na'mal salihah, kami nak buat ibadat. Pasal apa? Inna muqinun, kata kami dah yakin dah lah ni. So ayat bila tu? Ayat surah Sajadah. Allah cerita bila duduk depan Allah Ta'ala nanti, baru terhegeh-hegeh nak minta, nak balik dunia, nak pergi masjid, nak dengar kuliah, nak baca Quran. Allah kata apa waktu tu? Allah kata apa waktu tu? No way man. Tu saya tambah lah tu. Maksudnya tak ada lah lagi hang, pasal aku tak akan bagi dah siapa-siapa pun hidup. Tak ada dah tuan-tuan kesempatan itu. Maka bila hari ni, malam ni saya bertuah, kita bertuah tuan-tuan, kita masih hidup lagi, maka kita kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengakhiri hadis ni, Nabi SAW pesan kepada kita berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin. Gigit, makna kata kena gigit, kena apa? Sungguh-sungguh ni tuan-tuan. Gigit ni tuan-tuan, kalau anjing tu kan kita baling hak macam tu, dia gigit. Gigit pula gigi, Nabi kata gigi garham, gigi hak gigit. Kalau daging ni digigit hak belakang tu, gigi hak belakang ni kuat, gigit sungguh. Macam tu nak abang bagi sunnah tuan-tuan. Dan jauhilah perkara-perkara yang sia-sia. Dalam ni dia sebut yang menyesatkan, yang baru, bid'ah yang sia-sia, yang sesat. Kalau kita hari ni duduk baca Yasin apa tu apa semua tu bukan sesat, itu ada usul, itu ada sunnah, itu ada hadis. Itu kena mengaji tuan-tuan, ya, supaya kita ni lebih banyak kita dapat ilmu pengetahuan, dan seterusnya selangkah daripada ilmu tu, maka kita nak beramal. Tu lah tuan-tuan. Lah ni duk cakap ceramah banyak tak kira lah tuan-tuan, ya, kita dengar pun habis banyak dengar dah ceramah-ceramah. Kita nak satu benda ma'al hijrah ni, iaitulah nak beramal. Beramal ni tuan-tuan, maka dia selangkah daripada berilmu. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia pelajari, Allah akan bagi kepada dia lagi ilmu, dan ilmu yang belum dia pelajari. Siapa yang bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, Allah akan bagi lagi rezeki demi rezeki dia. Walaupun pada pandangan orang biasa, tetapi di sisi Allah besar ganjarannya. Syurga tuan-tuan, Allah bagi ajrun azim, ganjaran yang sangat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka moga-moga kita dapat sedikit sebanyak manfaat daripada tajuk cabaran dalam kita nak berhijrah. Secara ringkasnya, kesimpulan yang boleh kita ambil, cabaran yang pertama yang disebut adalah syaitan, yang kedua dunia, yang ketiga nafsu, yakni diri kita sendiri kena melawan sifat-sifat kemalasan, sifat-sifat sombong, ego, sifat-sifat yang mazmumah. Dan juga antara cabaran yang lain adalah cabaran-cabaran yang berbentuk pangkat, wanita dan harta. Itu yang disebut oleh imam ulama tasawuf, 3 ta: harta,
takhta dan wanita. Nak berjaya di akhirat ni tuan-tuan, benda-benda ni dia kena jaga. Kita nak berhijrah tuan-tuan, benda-benda ni itulah cabarannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam perjalanan kita selepas ini tuan-tuan. Dalam kita mengharungi cabaran yang lebih panjang perjalanan dia. Panjang lagi perjalanan kita tuan-tuan. Kalau mati itu bukan pengakhiran dah. Itulah permulaan persoalan yang nak dijawab di hadapan malaikat Munkar dan Nakir tuan-tuan. Itu dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat, kita berjaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ingin memohon kemaafan jika ada salah silap. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.